Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Nazir, Timal Nazir, para barisan imam, barisan Bilal, barisan ahli jad dan kuasa, dan seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang Allah rahmati sekalian. Kita mulakan majlis dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal muslimat fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mujahidat fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma thabbit aqdamahum. Allahumma qawwi azaimahum. Allahumma qawwi azaimahum. Allahumma qawwi azaimahum. Allahumma sabbir ala musibatihim. Allahumma sabbirhum ala musibatihim. Allahumma sabbirhum ala musibatihim. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma ansurhum ala aduwwihim ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kurniaan nikmatnya yang berterusan kepada kita, dan kita syukur kepada Allah kita tidak diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat. Walaupun kita sentiasa dilingkungi oleh ujian-ujian Allah, tetapi kita tidak uji dengan ujian-ujian yang berat. Seperti mana dan Allah uji kepada rakan-rakan kita di mereka tempat. Dan ada hadis yang menyebut bahawa di antara tanda kuatnya iman seseorang ataupun sekumpulan manusia, di antara tanda yang Nabi sebut tanda kekuatan iman
berbanding dengan orang lain ataupun kumpulan lain, kata Nabi ialah bila mana kumpulan itu ataupun seseorang itu diuji dengan ujian yang berat, ya, semakin berat ujian maka makin kuat, makin sempurnalah imannya, dan makin hampirlah individu itu ataupun kumpulan itu dan Allah Azza wa Jalla. Itulah kelebihan kepada orang-orang yang diuji dan Allah dengan ujian yang berat. Baik, memenuhi giliran saya pada malam ini, kita sambung pembacaan kita dan cuba kita faham pelajaran yang kita baca, ayat buku yang kita baca, iaitu penawar bagi orang yang ditimpa musibah, ya. Itu tajuk buku kita. Dan di pertemuan yang sebelum ini kita telah dijelaskan oleh penulis buku ini bahawa salah satu di antara cara untuk menghibur hati ataupun merawat hati, merawat jiwa, mengubah jiwa dan perasaan bila melihat musibah ataupun bila ditimpa musibah, khususnya musibah-musibah yang besar. Di antara penawar yang dikemukakan oleh penulis buku ini, dia kata dalam pertemuan yang lepas ialah kita, orang-orang yang beriman, hendaklah melihat bahawa musibah yang menimpa, kesusahan yang menimpa, derita yang menimpa, dengan melihatnya dengan mata hati. Dia kata, dengan melihat musibah yang menimpa, keburukan yang menimpa, kesesaran yang menimpa, dengan melihatnya dengan mata hati. Ya, di dalam pertemuan lepas, dan kita telah membaca huraiannya, dan kita telah baca hadis yang berkaitan dengan hati, kita telah baca dalam pertemuan lalu. Dan untuk malam ini kita sambung lagi berkait dengan kaedah pertama yang dikemukakan oleh penulis dalam buku ini. Baik. Satu perkara yang harus kita pegang ialah apa yang dinyatakan oleh penulis buku ini, bahawa kita hendaklah melihat musibah yang melanda kita, keluarga kita, masyarakat dan umat kita adalah melihat dengan mata hati, ataupun dengan bahasa yang lebih mudah faham ialah melihatnya dengan penilaian iman. Hati, mata hati
iman, jiwa, roh iman. Ya, iman ada di hati. Melihat dengan iman. Dan sumber ilmu pada iman tentulah daripada sumber Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sumber ilmu. Sumber ilmu yang membina dan membangun iman ialah sumber Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bila kata penulis, kita yakin, kita percaya bahawa segala musibah, segala keburukan yang menimpa kita, keluarga kita, masyarakat dan umat kita, kita melihatnya dengan mata hati, dengan hati yang dikuasai oleh agama. Maka dia kata natijahnya kita akan menerima hakikat. Natijahnya ialah, kata dia, kita akan menerima hakikat bahawa segala musibah di dunia ini, segala musibahnya adalah sifatnya pahit. Pahit, ya, bukan manis. Pahit. Segala musibah sifatnya ada pahit. Pahit maksudnya tak sedap lah. Ya, kita tak nak pahit. Dia guna istilah pahit. Maksudnya kita boleh ulas, kita boleh sesuaikan macam-macam lah. Pahit, sakit, susah, sengsara, derita, trauma, macam-macam boleh lah. Ya. Pahit, kehidupan yang pahit. Ya. Dunia ini kehidupan yang pahit, khususnya bila ditimpa. Tak ditimpa pun pahit juga. Ditimpa lagi pahit. Itu dia. Bila ditimpa musibah lagi pahit. Tak ditimpa pun memang pahit juga. Ya, itu hakikat dunia. Dinyatakan oleh penulis buku ini. Dia sandarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Namun demikian, dia kata, kita beruntung. Kita mukmin dan orang-orang yang beriman beruntung. Kerana pahit, tak sedap, ya. Dan seumpamanya itu, kemudiannya akan dibalas dengan madu di akhirat. Itu natijahnya. Kita terima hakikat bahawa kehidupan dunia pahit, khususnya apabila ditimpa musibah, tetapi beruntung kerana gantinya ialah madu dan syurga di akhirat. Itu pegangan. Kita nak pegang begitu dalam hidup. Dalam melayari hidup kena pegang begitu, bahawa inilah dunianya. Pahit, tak sedap. Ya. Telan lah. Telan juga. Hadapilah. Tanganilah kepahitan itu. Kemudiannya Allah janjikan dengan kemanisan, madu dan syurga di akhirat. Itu hakikat yang kita kena pegang. Itu dia kata cara di antara boleh mengubah hati kita, dia kata. Ubah perasaan kita, ubah kegusaran kita dengan cara itu, kata penulis buku ini. Bila kita berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan kesusahan, penderitaan dan sebagainya, kita kena kembali ke situ. Kita punya
pegangan ataupun kefahaman kita bahawa memang dunia ini tempat susah, tempat pahit. Kena timbalah hakikat. Dan kita menuju pada tempat yang Allah sediakan gantinya dengan madu ataupun syurga. Ya. Selanjutnya, penulis mengemukakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Tirmizi dan Imam Ahmad tentang kaitan hadis ini dan apa yang diucapkannya, apa yang dikatakannya, bahawa kehidupan dunia ini adalah pahit. Maka dia kemukakan satu hadis yang berbunyi, inilah hadisnya. Hadis ini agak masyhur. Hadisnya berbunyi pendek saja, Huffat al-jannatu bil makarihi wa huffat an-naru bis syahwati. Ya. Huffat al-jannatu bil makarihi wa huffat an-naru bis syahwat. Artinya syurga itu dikelilingi oleh amalan-amalan yang kita benci, kita tak suka. Syurga dikelilingi oleh amalan yang kita tidak suka. Dan Imam Nawawi merujuk kepada orang yang tak suka itu siapa? Kita itu siapa? Roh. Jiwa, roh, hati. Tak suka. Bukan nafsu. Nafsu lain. Ya. Dia tak suka. Roh dia tak suka. Jiwa dia tak suka. Hati dia tak suka. Ya. Dikelilingi oleh amalan-amalan yang tidak disuka oleh jiwa dia. Roh dan hati dia tak suka. Namun syurga itu dikelilingi oleh benda itu. Banyak ke tidak banyak? Memang banyak. Dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hati, jiwa dan roh kita. Hati, jiwa, roh sama lah. Okey. Manakala neraka pula dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai oleh nafsu. Dia suka. Neraka dikelilingi oleh perkara-perkara ataupun amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang disukai oleh nafsunya. Beza. Kita tengok syarah hadis ni. Beberapa ulama hadis. Imam Nawawi kata apa? Kita tengok Imam Nawawi syarah hadis ni kata apa? Okey, kata Imam Nawawi. Maksud syurga dikelilingi oleh amalan-amalan yang dibenci oleh roh ataupun hati ataupun jiwa. Ialah dia kata yang dimaksudkan dengan al-makarih, perkara-perkara yang benci jiwa adalah perkara-perkara yang dibebankan kepada seorang hamba.
Dia ada tiga orang ulama hadis ni. Yang pertama Imam Nawawi kata, mana pula? Kata Imam Nawawi, hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa seseorang itu tidak akan masuk syurga sehingga ia mengamalkan perkara-perkara yang dibenci jiwanya. Jiwanya benci. Begitu pula sebaliknya, seseorang itu tidak akan masuk neraka sehingga ia mengamalkan perkara-perkara yang disenangi oleh syahwatnya. Saya baca ya, bacalah. Demikian itu dikarenakan ada tabir yang menghiasi syurga dan neraka berupa perkara-perkara yang dibenci ataupun yang disukai jiwa. Barang siapa yang berhasil membuka tabir, maka ia sampai ke dalamnya. Tabir syurga itu dibuka dengan amalan-amalan yang dibenci jiwa, dan tabir neraka itu dibuka dengan amalan-amalan yang disenangi syahwat. Ya. Jadi maknanya dia kata syurga itu ada tabir ni. Tabir ni ialah penutup lah ya. Tabir ataupun pagar boleh juga. Boleh sama makna dan sama fungsi dia lah untuk menghalang menutup. Tabir, pagar, benteng, ya. Jadi syurga itu ada bentengnya, ada tabirnya, ada pagarnya, dan kena buka. Untuk nak masuk kena buka pagar. Syurga yang kata Imam Nawawi ada pagar, ada benteng, ada tabir itu. Kena buka. Dan kunci je ialah apa? Kunci nak buka tadi dengan apa? Ialah dengan amalan yang ia benci. Dengan amalan yang dia benci. Itu kunci dia. Nak buka pintu syurga itu. Dia kena buka dengan amalan-amalan yang jiwanya benci. Ya, hatinya benci, rohnya benci. Itu dia. Okey. Kemudian dia kata di antara mana banyak lagi ni. Di antaranya dia bagi contoh. Di antara amalan-amalan yang dibenci oleh jiwa kita ialah dia kata apa? Hal yang benci oleh jiwa kita ialah dia kata keperluan ataupun kewajipan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menekuninya. Ya. Itu di antara salah satu. Kena beribadah. Bersungguh-sungguh dan tekun dalam ibadah. Itu salah satu daripada perkara yang jiwa benci. Kata Imam Nawawi. Tak tahulah kalau ada orang kata lain macam. Saya suka ibadah. Imam Nawawi kata macam tu. Hadis kata macam tu. Ya. Kuat beribadah, tekun beribadah. Seterusnya apa? Seterusnya bersabar di saat ataupun bersabar ketika berat menjalankan kewajipan agama. Bersabar di saat. Sabar itu suka orang sabar ni. Ya.
Amalan yang orang tak suka. Sabar. Kemudian menahan kemarahan. Menahan marah. Juga susah. Menahan marah. Tapi kena tahan marah. Tapi benda itu susah. Susah nak buat. Tak suka orang buat. Sebab marah ni kena lepas. Tak lepas, apa ni? Dia terbuku tak keluar. Ya tak? Jadi kena marah. Jadi susahnya marah. Susahnya nak menahan marah itu. Tetapi itulah dikatakan kena tahan marah. Sehingga ada satu hadis yang sahabat tanya Nabi satu ketika, lebih kurang maksudnya dia kata, dia minta Nabi nasihat kepadanya, satu nasihat yang pendek yang baik baginya. Dia macam itulah ya. Rasulullah minta nasihat, dia tak nasihatkan dia nasihat yang pendek, dan dia boleh konsisten dan committed untuk mengamalkan wasiat Rasulullah itu. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Tak boleh marah. Baik. Kemudian seterusnya, perkara yang dibenci oleh jiwa kita, hati kita, ialah memaafkan orang lain. Memaafkan orang. Memaafkan orang. Suka tak kita maafkan orang? Sukar dan susah untuk melaksanakan kerja itu. Dan itulah kerja yang kena dilakukan. Maksudnya kena menahan, kena memaafkan orang. Inilah amalan Nabi dalam sirahnya. Nabi memaafkan orang. Dia memaafkan kesalahan orang. Kemudian bersabar untuk tidak menuruti hawa nafsu dan sebagainya. Banyak lagi lah. Soal jihad dia tak sebut sini. Jihad, orang suka jihad ke? Jihad. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Banyak ayat-ayat jihad. Jihad. Ada yang suka ke jihad? Ya? Banyak ya. Banyak amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi ianya adalah amalan yang jiwanya tak suka, hatinya tak suka, tetapi perkara tersebut menjadi prasyarat pada dia untuk melihat syurga Allah dan masuk syurga Allah. Ya, kena baik. Kemudian adapun sementara perkara yang menghias neraka pula, amalan-amalan yang menghias neraka pula adalah perkara-perkara yang disukai syahwat, kata Imam Nawawi.
Yang jelas haramnya, ya, syahwat suka, nafsu suka, tapi kemudian itu haram. Seperti minum arak, nafsu suka, tapi haram. Mendekati zina dan sebagainya, nafsu suka, tapi haram. Memandang wanita yang bukan mahramnya, memandang wanita yang bukan mahramnya, ya, nafsu suka, tapi haram. Ya, mengumpat, mengfitnah, mengadu domba dan sebagainya, perkara yang diharamkan oleh syarak dan disukai oleh nafsu. Mana nak kenali nafsu, itulah kerja dia. Nafsu ke ikut agama ke, itulah benda je. Kalau itu dia punya kesukaannya, nafsu lah tu. Ya. Dan kata Imam Syafi'i di sini, Imam Nawawi di sini, termasuk bermain muzik. Kata Imam Nawawi lah. Dan lain-lain lagi. Adapun syahwat yang harus, maka tidak termasuk dalam, ya, perkara-perkara harus tidak masuk dalam perkara ini. Namun makruh hukumnya bila berlebih-lebihan kerana dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada perkara-perkara haram. Setidaknya hati yang kering atau melalaikan hati untuk melakukan ketaatan, bahkan menyebabkan hatinya menjadi condong kepada kegemerlapan dunia. Kalau perkara yang makruh pun, kalau committed sangat dengan perkara makruh, boleh merosakkan jiwanya, hatinya, rohnya. Itu kata Imam An-Nawawi. Baik. Kemudian ada beberapa orang pensyarah pada hadis ni. Ya. Main headset. Main. Gunakan kepada perkara yang baik, diharuskan. Tapi kalau guna untuk yang selalu disebut dalam khutbah Jumaat sebagainya, untuk menyebar fitnah, itu tak boleh. Ya. Untuk kegunaan perhubungan yang baik di antara kita dengan kawan, di antara kita dengan, ya, ahli keluarga dan sebagainya, tak ada masalah. Ya. Baik. Kata ini, saya ambil ini satu sikit. Kata Syekh Abdul Razak Hafizullah, dia memberikan contoh kepada kita bagaimana cara mengaplikasikan hadis ini yang kita baca ni, hadis ini dalam kehidupan sehari-hari. Beliau berkata, kata Syekh Abdul Razak Hafizullah, dia kata apa? Ku nasihatkan bagi diriku sendiri, saudaraku sekalian, kata dia, jika engkau mendengar azan telah dikumandangkan, ya, kata dia, jika engkau telah mendengar azan dikumandangkan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, namun jiwamu merasa benci melaksanakannya, tak suka. Kalau begitu rasanya, kemudian melewat-lewatkan waktu dan merasa malas untuk menyahut panggilan itu, kalau begitu keadaannya, rasanya, kata Abdul Razak Hafizullah, dia kata, ingatkan dirimu tentang hadis yang kita baca tadi, bahawa
syurga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci jiwa. Kedua soalan ada. Kembali kepada hadis tadi, bahawa jiwa kita benci, tak suka, tetapi ianya merupakan syarat untuk melihat syurga dan masuk syurga. Okay. Jika kewajipan membayar zakat telah tiba dan jiwa merasa malas, tak suka mengeluarkan zakat serta membantu golongan fakir miskin, maka ingatkan dirimu dengan hadis ini, bahawa syurga itu diliputi perkara yang kamu benci. Kamu tak suka nak bayar zakat. Ada orang suka nak bayar zakat, nak derma sana, nak derma sini, tak ada suka, sayang. Tetapi kata apa ni, kata Abdul Razak, ingatlah, fahamilah dan ketahuilah bahawa perkara yang kamu benci itu adalah merupakan amalan-amalan yang dituntut, yang menjadi syarat kamu untuk melihat syurga dan menghuni syurga. Kata Abdul Razak. Banyak lagi lah ya. Dia punya apa ni? Dia punya okey. Kemudian kita tutup dengan satu hadis lain yang dikemukakan oleh penulis buku ini, yang berkait dengan apa yang kita sebut tadi, iaitu kita hendaklah menghibur hati, ya. Kita hendaklah menghibur hati bila ditimpa musibah, ditimpa keburukan dan sebagainya, dengan melihat apa yang berlaku itu dengan mata hati, iaitu melihat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengemukakan satu hadis lain, ya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca hadis ini, ya. Hadis ini artinya, saya tak baca matan, memang saya tak mengizinkan kita. Dikata pada hari kiamat, dalam hadis ini sebut, pada hari kiamat didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di hari kiamat nanti. Oh ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Okay, kita sambung sikit lagi maksud hadis yang saya sebutkan tadi. Hadis ini bermaksud pada hari kiamat didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya. Ya. Dari kiamat nanti didatangkan, Allah datangkan ya, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Senang sungguh dia ya. Dunia ni dia punya. Tetapi dia penghuni neraka. Dia paling bahagia dunia, tetapi penghuni neraka. Lalu ia dicelupkan ke dalam neraka sejenak. Allah celupkan neraka. Orang yang bahagia dunia ini dicelupkan sejenak ke dalam neraka. Kemudian ia ditanya, "Hai anak Adam, pernah engkau lihat Hai anak Adam, pernah engkau lihat suatu kenikmatan? Pernahkah kamu merasai suatu kenikmatan? Pernahkah?" Ya. Lepas dicelup itu Allah tanya. Ya, pernahkah kamu melihat dan merasai, melihat dan menikmati kenikmatan? Pernahkah? Ya. Maka ia menjawab, "Tidak demi Allah ya Rabb. Tak pernah tengok dan tak pernah lihat, tak pernah rasa nikmat dan tak pernah lihat dan tak pernah tengok." Dia kata walaupun dia memang hidup orang yang paling mewah di dunia dulu. Kemudian Allah datangkan pula seorang yang paling sengsara hidup di dunia dahulu. Tetapi Allah takdirkan ia menjadi penghuni syurga. Lalu ia dicelup sebentar ke dalam syurga. Kemudian Allah bertanya, ya, "Hai anak Adam, pernahkah kamu melihat sesuatu penderitaan, kesengsaraan?" Ya, suatu kesengsaraan. Pernahkah engkau lihat dan merasai kesengsaraan? Dia tanya orang ni. Maka ia menjawab, "Tidak demi Allah, demi ya Rabb." Tak, dia tak pernah lihat kesengsaraan. Dia tak pernah melihat penderitaan dan dia tidak pernah merasai kesengsaraan dan penderitaan. Sedangkan dia ada seorang yang hidup sengsara dan derita sepanjang di dunia dulu. Ya, itu jawapan dia. Itu matan hadis ini. Kemudian ahli hadis membuat huraian. Huraiannya macam ini ya. Dia kata, mengapa orang pertama ketika Allah tanya tentang apa tu? Nikmat sebagainya yang pernah dia kecapi di hidup mewah dan sebagainya, dia menjawab bahawa ia tidak pernah melihat dan merasai sebarang nikmat. Kenapa? Ya, padahal ia adalah orang yang paling bahagia hidupnya sewaktu di dunia dibandingkan dengan seluruh manusia yang lain. Jawabnya, ulama hadis ini kata, jawabnya ialah kerana Allah telah
paksa dia. Kerana Allah telah paksa dia merasakan derita hakiki neraka sejenak. Ya, kerana Allah paksa dia merasakan derita sengsara hakiki neraka sejenak sahaja, cukup untuk membuat ingatannya akan segala nikmat yang pernah ia rasai sewaktu di dunia dahulu terhapus dan terlupa, dia tak ingat langsung. Betapa dahsyatnya, betapa sengsaranya azab Allah. Ya, bila rasa sedikit segala nikmat yang pernah dia lalui di pernah rasai dahulu, dia tak ingat langsung dah. Dia tak ingat langsung tak ingat, langsung tak pernah merasai katanya. Ya. Untuk membuat ingatannya akan segala nikmat yang pernah ia rasai sewaktu di dunia terhapus dari ingatannya. Sebaliknya, maka mengapa orang yang kedua ketika Allah bertanya menjawab? Orang yang kedua tadi apa? Orang yang paling sengsara di dunia, derita di dunia. Tapi dia rasa dia tak pernah rasa derita pun, tak pernah melihat derita dan tak pernah merasa kesengsaraan. Ya. Orang ini menjawab demikian oleh kenapa? Kerana padahal ia orang yang paling sengsara dari kan hidupnya sewaktu di dunia dibandingkan dengan seluruh manusia yang lain. Jawapannya ialah kerana Allah telah izinkan. Jawapannya sebab dia jadi macam itu, kerana Allah telah izinkan dia menikmati nikmat syurga sejenak. Ya. Dia masuk syurga sejenak sebentar tadi. Allah izinkan dia menikmati nikmat syurga yang sebentar itu. Sudah cukup untuknya membuat ingatannya akan segala penderitaan yang pernah ia alami dulu tak ada, tak wujud, tak pernah berlaku. Dia dah lupa segala-galanya. Dengan sebab sedikit, ya, dia merasai nikmat yang Allah izinkan ia rasai semasa Allah celupkan dia ke dalam syurga itu. Apa kaitannya? Kita baca dengan penutup penulis ini dalam perkara yang dikemukakan ini. Dia kata konteks kejadian ini menyudutkan tingkat berfikir manusia yang berbeza-beza dan juga perbezaan taraf manusia. Kebanyakan orang di zaman kita sekarang, kebanyakan orang di zaman kita sekarang ini lebih mengutamakan manisnya dunia. Nah, ini kebanyakan. Ini kata penulis ya. Kebanyakan orang di zaman kita ni lah, ya, lebih mengutamakan manisnya dunia. Dan nafsu lah manisnya dunia. Yang sementara ini dibandingkan dengan manisnya akhirat yang tiada putusnya. Mereka tidak mampu menahan hempudu sesaat. Kata penulis ya. Mereka tidak mampu menahan hempudu sesaat kepahitan hidup tadi. Susah buat kerja tadi. Kerja-kerja yang Allah pertanggungjawabkan kepadanya tadi terlalu banyak, tapi semuanya susah dan tidak sukai oleh hati dan jiwanya. Tidak tadi. Ibarat hempudu tadi mereka tidak mampu menahan hempudu, ya, sesaat untuk merasakan madu yang abadi, atau merasakan kesengsaraan sejenak demi kemuliaan selamanya, atau cubaan sesaat demi keselamatan selama-lamanya. Sesungguhnya yang nampak dunia itu terlihat di mata, sementara yang gaib yang akhirat itu tidak kelihatan. Dia kata oleh kerana dunia itu nampak, itu dia masalahnya. Tak nampak itulah, ya, dia tertarik dengan yang paling nampak. Tetapi oleh kerana akhirat itu tak nampak, maka itulah ia ditipu
oleh kerana tak nampak tu. Di samping iman yang lemah juga kekuasaan hawa nafsu demikian dominan ke atasnya. Dari situlah lahir sikap mengutamakan dunia yang fana ini dan menolak kehidupan akhirat. Demikian kata penulis, selayang pandang berkaitan kebanyakan orang di zaman sekarang ini dalam memulai cita-cita dan prinsip dasar mereka. Semua ini tidak lain kerana kecintaan mereka terhadap kehidupan dunia ini. Itulah penutup pandangan penulis dalam dalam formula ataupun dalam dia punya tadi formula ataupun kaedah yang dikemukakannya untuk menghadapi kehidupan yang ditimpa musibah dan sebagainya. Hendaklah kita lihat dengan dengan mata hati yang dikuasai oleh iman tadi. Itulah rumusannya, penutupnya yang telah disampaikan oleh penulis kita ini. Maka untuk kali ini setakat itu sahaja, dan kita akan melihat lagi beberapa pandangan lain ya yang dikemukakan oleh penulis bagaimana untuk menghiburkan ataupun merawat ataupun mengubat hati bila kita berdepan dengan pelbagai masalah, musibah, susah, sengsara dan sebagainya. Ya, ada beberapa lagi pandangan yang dikemukakan oleh penulis di dalam buku ini, dan kita akan sama-sama baca dan insya-Allah untuk kita apply dalam kehidupan kita dalam menghadapi kehidupan yang dikelilingi oleh musibah, keburukan dan sebagainya yang sentiasa berada di sekeliling kita. Sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.